Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan rahmatnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam sesi kelas ilmu Fardu Ain. Kelas Fardu Ain pada sesi yang pertama selepas daripada kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam norma yang baru. Okey, sebelum daripada kita teruskan kita punya sesi pada pagi ini, eloklah sekiranya kalau siapa-siapa yang ada sebarang pertanyaan, ada sebarang komen, boleh tinggalkan di ruangan komen insya-Allah. Dan kalau ada cadangan, penambahbaikan dan juga teguran, kalau ada kesilapan boleh juga tinggalkan di ruangan komen anda. Dan siapa-siapa yang tengok live pada pagi ini, eloklah kalau sama-sama kita share, kita like kita punya live pada pagi ini. Semoga orang lain juga mendapat manfaat dan juga mendapat sedikit sebanyak ilmu yang kita akan bincangkan pada pagi ini insya-Allah. Okey, sebut pada ilmu fardu ain. Sebut pada fardu ain, eloklah kalau kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan fardu ain. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu ain? Yang ni biasanya orang sebut fardu ain, fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah, tapi maksudnya pun tak tahu. Okey, hari ini kita sebut satu persatu insya-Allah. Fardu ain terdiri daripada dua perkataan, iaitu fardu dengan ain. Fardu ataupun maksud lain wajib, iaitu tanggungjawab yang diberikan kepada setiap orang Islam. Tanggungjawab yang diberikan kepada setiap orang Islam yang mukallaf. Setiap orang Islam yang mukallaf. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Sebut kata mengabdikan diri, apa yang Allah suruh kita buat, kita kena buat. Dan apa yang Allah larang kita buat, kita mesti kena tinggalkan. Iaitu pengabdian, satu bentuk pengabdian. Dan kita hidup atas muka bumi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan setiap hari, tak kisahlah ibadat kita, muamalat kita, munakahat kita, jenayah dan sebagainya, mesti kena ikut acuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hakim, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan benda ni kita kena buat, benda ni wajib kita buat, benda ni larang tak boleh kita buat, benda ni harus kita buat, benda ni sunat kita buat dan sebagainya. Okey, sebut perkataan fardu. Datang daripada mana perkataan fardu ni? Fardu ataupun wajib ni datang daripada mana? Okey, kalau mengikut ilmu usul fiqh, hukum ni terbahagi kepada dua. Yang pertamanya hukum taklifi, yang keduanya hukum wad'i. Hukum taklifi ni adalah hukum yang ditaklifkan kepada setiap mukallaf. Hukum yang ditaklifkan kepada setiap mukallaf. Jadi setiap orang yang ada tanggungjawab untuk dia lakukan sesuatu perkara mesti berkaitan dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum taklifi ni jumhur ulama kata ada 5 semua. Yang pertama fardu, yang kedua sunat, yang ketiga harus, yang keempat makruh dan yang kelima haram. Yang ni biasa kita dengar. Fardu, sunat, makruh, harus, haram. Yang ni biasanya kita dengar. Tapi
dalam mazhab Hanafi daripada Nu'man bin Sabit, Imam Nu'man bin Sabit ataupun Abu Hanifah menambah lagi dua kepada makruh, iaitu makruh tahrim dengan makruh tanzih. Jadi kita tolak tepi dulu benda tu. Yang penting sekarang dalam hukum taklifi ada perkataan fardu. Fardu ni juga ulama berbeza pendapat. Yang jumhurnya kata fardu dengan wajib itu adalah sama. Fardu dan wajib adalah sama, iaitu perkara yang mesti kita lakukan, tak boleh tinggal. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggal, kita dapat dosa. Tetapi ada sedikit perbezaan dalam mazhab Hanafi juga, dengan membezakan di antara wajib dengan fardu. Imam Hanafi meletakkan fardu lebih tinggi daripada wajib. Sedikit perbezaan. Tetapi dalam jumhur ulama mengatakan bahawasanya fardu dan wajib adalah perkara yang sama. Jadi fardu, sebut kata fardu, tidak dapat tidak, mesti kita kena buat. Tak boleh tinggal, tak boleh main-main dan sebagainya, wajib kita buat. Yang tu yang dimaksudkan dengan fardu. Okey, ain. Ain ni pula apa maksud dia? Ain dari segi bahasa banyak maksud. Antaranya mata, mata air, inti, penting, sejati dan sebagainya. Boleh katakan kalau kita simpulkan maksud-maksud ain ni bermaksud perkara dasar ataupun perkara penting kepada setiap mukallaf. Jadi fardu ain memberi maksud agar setiap orang yang mukallaf diberi pertanggungjawapan tanpa kecuali. Diberi pertanggungjawapan tanpa kecuali. Apakah yang dimaksudkan dengan mukallaf? Dah sebut-sebut mukallaf tadi. Maksud apa mukallaf? Mukallaf adalah orang yang diberi tanggungjawab kepadanya untuk menunaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ciri-ciri mukallaf? Yang pertama, mukallaf mestilah beragama Islam. Jadi hukum yang 5 tersebut tadi, fardu, sunat, harus, makruh, haram tadi, dia mesti terpakai kepada orang Islam sahaja. Orang bukan Islam tak terpakai. Yang tu yang pertama. Orang bukan Islam tak terpakai. Mesti orang Islam sahaja. Yang tu yang pertama. Yang kedua, akhir balil. Akil balil. Baligh. Okey. Akhir balil ataupun cukup umur. Kalau ikutkan berbagai ataupun berselisih pendapat para ulama, bilakah waktu cukup umur? Okey, yang pertama syarat cukup umur yang pertama kalau bagi lelaki dia inzal ataupun keluar mani. Bagi perempuan keluar haid. Kalau tak keluar macam mana? Dia ikut umur. Okey, ada pendapat yang mengatakan bagi lelaki 15 tahun, bagi perempuan 9 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan kedua-duanya 15 tahun. Kalau umur 15 tahun tak keluar mani, tak keluar haid, dikira juga akil baligh. Jangan kata saya dah umur 24 tahun dah. Umur dah 24 tahun tapi tak keluar mani lagi. Tak pernah mimpi basah lagi. Tak pernah datang haid lagi. Pun dikira mukallaf. Tak ada tak ada pengecualian. Umur 15 tahun cukup, iaitu dikira sebagai mukallaf. Dikira sebagai mukallaf, wajiblah kepada dia untuk menunaikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu mukallaf. Yang ketiga, ciri-ciri mukallaf iaitu berakal. Orang yang berakal. Kalau orang yang tidak berakal tidak termasuk dalam ciri-ciri mukallaf. Apakah yang dimaksudkan dengan berakal? Berakal ni orang-orang selain daripada orang gila, orang budak-budak kecil ataupun orang yang pengsan, tidur dan sebagainya, yang tu tidak dikira berakal. Kalau ada ciri-ciri itu, dah tidak termasuk dalam kategori mukallaf tadi. Yang penting ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, Islam, wajib dia Islam. Orang bukan Islam, walaupun dia buat ibadat banyak mana sekalipun, tidak akan dikira. Sebab apa? Sebab dia bukan mukallaf. Contoh, kita ada kawan bukan Islam. Kita tengok
ataupun kita ajak dia solat sekali. Kita ajak dia puasa sekali. Bulan puasa yang lepas tu kan banyak kita tengok cerita-cerita dalam Facebook, ada orang bukan Islam cuba nak berpuasa. Orang bukan Islam ada pemain bola sekalipun macam Litak, pemain bola Terengganu. Ada cuba untuk berpuasa, tapi puasa tak dikira. Sebab apa? Sebab dia bukan dalam kategori mukallaf. Okey, yang kedua tadi, akil balik, budak-budak. Macam kita ajar anak-anak kita berpuasa umur 4 tahun, umur 5 tahun. Cuba untuk berpuasa, ada yang puasa setengah hari, ada yang puasa penuh, ada yang semangat nak puasa. Tapi puasa dia tu kita tak boleh paksa. Sebab apa? Sebab tak ada tanggungjawab lagi untuk dia berpuasa. Ataupun tidak diwajibkan kepada dia lagi untuk berpuasa. Dan yang ketiga, berakal. Orang gila, kita banyak jumpa orang gila. Macam bulan puasa pun ni ada cerita insan terpilih. Saya tengok cerita tu, ada insan terpilih tu, ada seorang gila yang duduk dekat masjid, yang selalu cuci masjid. Dia ada pernah cakap, dia kata solat tu tak wajib kat atas dia. Sebab apa? Sebab dia bukan mukallaf. Yang tu yang dimaksudkan dengan mukallaf, mesti kena ada 3 ciri ni. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga akil balik. Mesti kena ada ciri-ciri ni. Okey. Pembahagian fardu pula. Fardu ni wajib ke atas semua mukallaf ke? Wajib ke atas semua mukallaf ke? Tak ada. Tak. Sebenarnya tidak. Tidak wajib ke atas semua mukallaf. Tetapi fardu ni dia ada pembahagiannya yang tersendiri. Okey, yang pertama pembahagian fardu, yang pertama disebut sebagai fardu berkaitan dengan waktu ataupun masa. Fardu yang berkaitan dengan fardu ataupun masa. Yang pertama disebut sebagai waktu yang tidak ditetapkan. Waktu yang tidak ditetapkan ataupun mutlak. Tidak tetap padanya waktu untuk menunaikan suatu perkara. Seperti contoh bayar zakat. Seperti contoh bayar zakat. Pergi umrah contoh kata. Jadi perkara-perkara itu tidak tertakluk kepada waktu. Tidak tertakluk kepada waktu. Kita bernazar contoh kata. Contoh kata kita bernazar akan sembelih kambing kalau anak kita lulus SPM ataupun dapat 9A SPM. Jadi waktu tidak ditetapkan. Dan yang kedua berkaitan dengan waktu. Yang kedua berkaitan dengan waktu. Yang pertama tadi tidak ada kaitan dengan waktu. Dan yang kedua berkaitan dengan waktu ataupun disebut sebagai muqayyad. Disebut sebagai muqayyad. Muqayyad ni terbahagi kepada dua, iaitu muwassa' dengan mudayyak. Muwassa' dengan mudayyak. Waktu dalam fardu kita wajib tunai, tapi ada dalam kategori waktu ni, yang pertama disebut sebagai muwassa', waktu yang luas. Waktu yang luas. Contoh macam solat Isyak, contoh kata. Solat Isyak nak ke subuh tu, waktu dia luas. Jadi pada waktu tu, kita tidak tak perlu segera-gera kalau macam ada kerja lain. Contoh, ada banyak lagi kerja nak buat, lepas tu masuk waktu Isyak, kita tidak perlu menyegerakan solat tu kalau kerja-kerja tu lagi penting. Contoh kata sebab apa? Sebab masa dia luas. Masa dia ada banyak lagi masa untuk sampai ke subuh tu contoh. Dan yang kedua disebut sebagai muqayyad, mudayyak. Disebut sebagai mudayyak, waktu yang sempit. Waktu yang sempit untuk kita tunaikan fardu. Sesuatu perkara yang fardu. Tetapi kita memang kena buat waktu tu juga. Kalau tak buat terlepas. Contoh macam puasa di bulan Ramadan. Kita puasa 30 hari di bulan Ramadan contoh. Dia tidak boleh buat pada waktu lain. Mesti kena puasa pada bulan Ramadan. Jangan tiba-tiba pula nak puasa pada bulan lain untuk kalau ganti tak apalah. Tapi kalau kita menukarkan bulan lain untuk bulan puasa, bulan Ramadan, itu tak boleh. Sebab apa? Sebab ditetapkan dan waktu tu mesti orang panggil bizab pada bulan Ramadan. Macam contoh, kita dah banyak keluar apa semua, balik-balik rumah, dah dekat-dekat nak maghrib. Asal tak sembahyang lagi. Dekat-dekat nak maghrib, tinggal lagi 5 minit.
tinggal lagi 5 minit contoh. Jadi waktu tu kita wajib kena menyegerakan solat asar. Wajib menyegerakan solat asar. Sebab apa? Sebab waktu dah sempit. Yang tu dari sudut masa. Okey, yang kedua disebut sebagai qadar. Okey, disebut sebagai qadar. Wajib ataupun fardu yang berkaitan dengan qadar. Yang berkaitan dengan kadar kita untuk menunaikan. Contoh macam solat 5 waktu. Wajib kita solat 5 waktu, 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tiba-tiba saya kata wajib ada 6 lah. Ada 6 lah. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi ada 6. Sebenarnya walaupun nampak baik, kita solat duha tapi nampak baik, kalau kita mewajibkan solat tu dah dikira melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab wajib kadarnya untuk kita solat hanya 5 waktu. Hanya 5 waktu. Ataupun kita mengurangkan, kata solat sebenarnya ada 2 waktu je. Sebab apa? Sebab kita solat subuh susah sikit nak bangun kan. Ada waktu maghrib dengan isyak. Maghrib dengan isyak, waktu tu je kita duduk rumah. Duduk lepak-lepak. Yang lain semua tak wajib. Pun tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah menetapkan salat mesti 5 waktu. Salat mesti 5 waktu. Tanggungjawab mesti kena buat 5 waktu. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Sebab apa? Sebab kadar dia macam tu. Dan yang kedua disebut sebagai ghairu muhaddad. Disebut sebagai ghairu muhaddad ataupun tidak diberi kadar kepadanya untuk menunaikan suatu perkara. Contoh macam wajib kita jumpa orang miskin, kita jumpa orang kebulu, wajib kita bagi makan pada dia. Wajib kita bagi makan pada dia. Sebab apa? Sebab itu tuntutan agama. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk sama-sama membantu dia orang ataupun bersedekah kepada dia orang. Tapi tidak dihadkan ataupun tidak diberi kadar tertentu untuk kita tolong dia orang. Tidak diberi kadar tertentu untuk kita untuk kita tolong dia orang. Macam contoh kita jumpa orang miskin, kita jumpa orang fakir miskin, yang ni wajib kita kena bagi RM500. Tak. Kita nak bagi seguni beras je ke, nak bagi sekilo beras ke, nak bagi seekor ikan ke, sekilo ikan ke, yang itu terpulang pada kita. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan kadar untuk kita bersedekah ataupun membantunya. Macam kita pergi masjid, ada tabung lalu kan sembahyang Jumaat. Sekarang ni tak boleh sembahyang Jumaat. Ada tabung lalu depan kita. Tulis dekat tabung tu, wajib semua jemaah bagi RM10. Contoh, masjid telah menetapkan wajib semua para jemaah bagi RM10. Yang tu tak ada dalam Islam. Sebab apa? Sebab Allah tidak menetapkan kadar banyak mana kita nak sedekah. Sebut kata sedekah ni seikhlas hatilah. Jangan suka-suka untuk meletakkan kadar untuk kita melakukan sedekah. Yang tu yang kedua. Dan yang ketiga, wajib dari sudut perkara. Yang ni wajib dari sudut perkara. Contoh yang pertama, wajib ataupun fardu muayyan. Sesuatu perkara yang telah ditentukan supaya melaksanakannya tanpa ada pilihan. Melainkan dengan melaksanakan perkara yang melainkan dengan melaksanakannya. Tak ada pilihan. Kita mesti kena buat. Tak ada orang kata apa, ganti dia. Tak ada ganti dia. Contoh macam puasa. Kita puasa. Tiba-tiba kita malah puasa, kita nak bagi makan kepada fakir miskin. Solat 5 waktu. Kita tak rasa tak nak solat lah. Kita nak gantikan dengan kita bagi sedekah kepada orang lain. Zakat, contoh kata zakat, kita tak nak keluarkan zakat lah. Kita nak bantu dari sudut tenaga, contoh kata nak bantu orang miskin lintah jalan ke, nak bantu orang miskin tolong buat rumah ke, yang tu tak boleh. Sebab apa? Sebab wajib muayyan ni adalah sesuatu perkara yang tidak ada ganti kepadanya. Kalau puasa kena buat puasa. Kalau solat kena solat. Kalau zakat kena zakat. Tidak ada
choice lain. Tidak ada pilihan lain. Mesti kena buat perkara tu. Kalau Allah mewajibkan kita puasa, kita kena puasa. Allah mewajibkan kita puasa, kita kena puasa. Sebab apa? Sebab kita dah kategori mukallaf tadi. Jadi wajib-wajib ni tertakluk ataupun diberi pertanggungjawaban kepada setiap mukallaf kan? Okey, yang kedua, fardu murattab ataupun wajib murattab. Wajib yang diikut tertib dia. Dia ada tertib untuk kita buat. Macam contoh, kita tak boleh buat benda ni, kita buat benda ni. Tak boleh buat benda ni, buat benda ni. Contoh macam kafarah orang suami isteri yang bersetubuh di siang hari. Suami isteri yang bersetubuh di siang hari, contoh. Apa dia punya kafarah dia? Yang pertama membebaskan hamba. Yang pertama, membebaskan hamba. Kalau dia macam kita tak ada hamba, sekarang ni mana ada hamba dah. Kan zaman dulu-dulu ada lah. Sekarang mana nak ada hamba dah. Tak ada hamba, macam mana kita nak bebaskan hamba? Kita kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kena puasa 2 bulan berturut-turut. Macam kita ni dah tua dah tak larat dah nak puasa kan. Nak bersama isteri larat, tapi nak puasa tak berapa nak larat. Contoh. Tak berapa nak larat, jadi kita boleh ada choice yang ketiga, iaitu bagi makan kepada fakir miskin seramai 60 orang. Ada dalam kisah Nabi Muhammad SAW. Apabila seorang sahabat datang jumpa Nabi, dia kata, aku telah bersetubuh dengan isteriku. Aku bersetubuh dengan isteriku semasa di bulan Ramadan, semasa berpuasa di siang hari, dia bersetubuh dengan isterinya. Nabi kata apa? Nabi bagi pilihan. Nabi bagi pilihan kepadanya untuk buat kafarah ataupun membayar kafarah yang telah dia menyebabkan dia ponteng puasa ataupun bersetubuh dengan isterinya pada siang hari. Okey, yang pertama Nabi kata apa? Bebaskan hamba. Dia kata tak ada hamba. Yang kedua Nabi kata apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dia kata tak larat aku nak puasa. Tak larat dah nak puasa. 2 bulan berturut-turut, sebulan pun ponteng. 2 bulan berturut-turut, lagi tak boleh nak buat. Kan? Lepas tu Nabi bagi choice yang ketiga kepadanya. Bagi makan pada fakir miskin 60 orang. Dia kata dekat kampung dia paling miskin. Dekat kampung dia paling miskin. Nabi kata apa? Ambil ni, satu bakul kurma ni, balik, bagi makan kepada anak beranak dia. Saudara, keluarga dia. Yang tu choice yang diberi pilihan kepada sahabat Nabi tadi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib murattab ni berkaitan dengan tertib yang kita kena buat. Kalau tak mampu buat benda lain, tak mampu buat benda lain, tak mampu buat benda lain. Jadi Allah ada choice. Beza dengan wajib muayyan tadi. Wajib muayyan tak ada choice. Puasa kena puasa lah, tak boleh ganti dengan benda lain. Solat kena solat lah, tak boleh ganti dengan benda lain. Haji kena haji lah, tak boleh ganti dengan benda lain. Zakat kena zakat, tak boleh ganti dengan benda lain. Okey, dan yang ketiga disebut sebagai wajib mukhayyar ataupun wajib yang diberi pilihan. Wajib yang diberi pilihan. Wajib diberi pilihan ni dia ada dua bahagian. Terbahagi kepada dua, iaitu wajib yang kita wajib laksanakan kesemuanya. Jadi setiap mukallaf ni wajib melakukan semua perkara. Contoh macam puasa, zakat, haji dan sebagainya. Yang tu wajib ke atasnya, tak ada pilihan. Dan yang kedua, tidak harus melakukan semuanya. Iaitu ada pilihan. Contoh macam kita kena buat satu perkara je. Yang lain tak perlu. Contoh macam kita melantik imam, jadi imam. Contoh ada seorang dalam kampung kita yang pandai sikit baca Quran. Yang pandai sikit, sedap sikit dari segi suara. Jadi dia orang ni, kita sepakat melantik dia orang jadi imam. Satu orang tu untuk jadi imam. Yang tu pilihan. Tak boleh semua. Kalau macam tu kat semua boleh jadi imam lah. Macam pemimpin. Macam kita sekarang ni ada Perdana Menteri, ada timbalan Perdana Menteri, ada menteri-menteri, ada wakil rakyat, ada wakil di parlimen, ada wakil di DUN dan sebagainya. Kita ada pemimpin kita. Tak semua orang boleh jadi pemimpin. Tak semua orang boleh jadi pemimpin. Beza dengan yang pertama tadi. Yang pertama semua orang boleh. Yang kedua tak boleh.
mesti kena lantik salah seorang daripada kita untuk jadi pemimpin. Contoh, yang tu contoh dari segi pemimpin lah. Macam imam tadi pun sama jugalah. Satu kampung, takkan semua nak jadi imam. Kita lantik seorang. Dalam satu kawasan, takkan semua nak jadi menteri. Mesti kena lantik seorang jadi YB. Takkan semua nak jadi YB, mesti seorang ada wakil daripada kita yang kita lantik untuk jadi wakil kepada kita. Okey, dan yang terakhir, wajib dari sudut mukallaf. Wajib dari sudut mukallaf. Tersebut tadi kan, mukallaf adalah 3 ciri-ciri tadi. Yang pertamanya Islam, yang keduanya baligh, yang ketiganya berakal. Kalau ada 3 ciri-ciri ni, dah mukallaf. Jadi mukallaf ni terbahagi kepada 2. Yang pertamanya disebut sebagai fardu ain yang akan kita bincangkan pada sesi-sesi akan datang ataupun pada hari ini kita bincangkan tentang ilmu fardu ain. Datang daripada situlah ilmu fardu ain. Dan yang kedua disebut sebagai fardu kifayah. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu ain? Fardu ain adalah kewajipan yang wajib terhadap setiap individu yang mukallaf. Tanggungjawab ataupun kewajipan yang wajib ditunaikan kepada setiap individu yang mukallaf. Yang ada ciri-ciri tu wajib dia kena buat. Contoh macam wajib solat 5 waktu, tak boleh kurang. Wajib bayar zakat, tak boleh ponteng. Wajib puasa di bulan Ramadan, tak boleh ponteng. Wajib menuntut ilmu, tak boleh. Kita atas wakil je. Kita dah tua lah, tak nak belajar. Kan? Tak nak belajar bagi orang muda-muda lah belajar, contoh kata. Tak boleh. Kita mesti kena ada tanggungjawab untuk kita belajar. Tak kisah dah nak belajar apa pun. Manakala fardu kifayah adalah kewajipan yang dikenakan terhadap seluruh mukallaf. Bukan individu, tapi seluruh mukallaf di mana seandainya ada di antara mereka yang melaksanakannya, maka mukallaf yang lain terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Dan sekiranya tiada siapa yang melaksanakannya, maka semua berdosa. Contoh macam menguruskan jenazah. Contoh macam menguruskan jenazah. Dalam satu kampung adalah seorang tu meninggal. Tiba-tiba tak ada siapa pun yang pandai nak uruskan jenazah. Ambil buku-buku bukus, bubuh dalam plastik hitam, tanam. Contoh kata, semua dalam kampung tu berdosa. Sebab apa? Sebab tak ada seorang pun yang bertanggungjawab ataupun pandai ataupun boleh menguruskan jenazah tersebut. Jadi, menjadi suatu kewajipan kepada setiap mukallaf untuk menunaikan pengurusan jenazah tadi. Tapi kalau dah ada contoh, dah ada imam, dah ada orang yang boleh uruskan jenazah, ada orang boleh mandi, tukang mandi jenazah, ada tukang gali kubur. Yang tu semua fardu kifayah tu. Bukan semua orang tukang gali kubur. Bukan semua orang tukang gali kubur. Ada seorang je contoh, ada 2 orang je contoh. Orang yang boleh gali kubur, dah terlepas kita daripada tanggungjawab tu. Dah terlepas kita daripada tanggungjawab tu. Tapi kalau kita tak ada dalam kawasan kita tak ada orang-orang tu, macam mana? Yang tu perlu kepada kita salah seorang ada wakil kepada perkara-perkara tersebut. Okey. Sebut kata mukallaf tadi, yang pertama mukallaf fardu ain ialah setiap perkara yang mesti ditunaikan. Apakah perkara-perkara yang mesti ditunaikan tu? Apakah perkara-perkara yang mesti ditunaikan? Yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, hadis riwayat siapa? Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamas salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, bunyal Islamu ala khamsin. Islam ni terbina dengan 5 perkara. Islam ni terbina dengan 5 perkara. Kita mengaku kita Islam, mesti kena bina dengan 5 perkara ni.
Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi bahawa tiada Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Iqamas salah, dirikanlah salah. Ita'iz zakah, tunaikanlah haji. Wal haj, ita'iz zakah, tunaikanlah zakat. Wal haj, tunaikanlah haji. Wa sawma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Atau kama qala. Jadi disebut sebagai, kita sekarang ni mengenali hadis Nabi Muhammad SAW sebagai rukun Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan rukun Islam? Rukun adalah sesuatu perkara dasar yang mesti ada pada setiap sesuatu. Contoh macam rukun negara. Kan, bahawasanya saya sekian-sekian itulah. Percaya kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, kedaulatan undang-undang dan sebagainya, kesopanan dan kesusilaan dan sebagainya. Yang itu adalah rukun kepada negara kita. Rukun kepada negara kita. Negara kita ada rukun-rukun dia, iaitu perkara-perkara dasar kepada negara. Negara Malaysia adalah satu negara yang pertama sekali kepercayaan kepada Tuhan. Siapa Tuhan? Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah juga Islam. Ada rukun-rukun Islam. Wajib ada dalam diri setiap Muslim 5 perkara tersebut. Tak boleh, tak ada. Kalau tak ada, tak cukup lagi Islam. Kalau tak ada, tak cukup lagi Islam. Inilah perkara-perkara dasar yang mesti ada kepada setiap orang yang mengaku dia itu Islam. Yang mengaku dia itu Islam. Okey, rukun Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan Islam? Apakah pula yang dimaksudkan dengan Islam? Islam ni paling kurang kita ada 3 maksud dari segi bahasa. Yang pertama daripada perkataan salam. Daripada perkataan salam. Salam bermaksud sejahtera, harmoni, selamat dan sebagainya. Yang kedua daripada perkataan salima, ketulinan ataupun keaslian. Dan yang ketiga daripada perkataan aslama, taat dan patuh secara sukarela sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada paling kurang ada 3 maksud dari sudut bahasa. Okey, kalau kita tengok ketiga-tiga maksud Islam tadi, manakah yang lebih tepat? Islam ni agama sejahtera ke? Agama yang maksudnya sejahtera ke, selamat ke, harmoni ke, atau macam mana? Kalau kita tanya orang bukan Islam, kalau kita bagi maksud Islam ni agama yang selamat, Islam ni agama yang sejahtera, dia orang akan kata apa? Tengok dekat dalam TV tu banyak je orang Islam berperang. Dekat Palestin, dekat Syria, dekat Iraq, dekat negara-negara macam-macam. Kan? Tengok je ramai je orang Islam ni berperang dan sebagainya. Apakah boleh kita letak maksud Islam tu? Kalau tanya dia orang lah. Kalau kita boleh lah, sebab memang Islam pun menganjurkan kesejahteraan, keselamatan, harmoni dan sebagainya. Tapi dia orang tak faham. Yang kedua, keaslian ataupun ketulinan, iaitu Islam mestilah berdasarkan kepada sumber-sumber yang tulen dan asli. Apakah sumber-sumber yang tulen dan asli tu? Iaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, taat dan patuh secara sukarela sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang dimaksudkan dengan Islam. Boleh tak kalau kita gabungkan ketiga-tiga? Boleh. Islam ni suatu agama yang menganjurkan keharmonian, keselamatan, kesejahteraan berdasarkan kepada ketulinan, keaslian sumber-sumber yang terdapat dalam Islam, untuk kita semua ni patuh dan taat secara sukarela sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang dimaksudkan dengan Islam. Yang tu yang dimaksudkan dengan Islam. Kita mengaku kita Islam, tapi adakah kita ni rasa kita selamat dalam agama Islam? Ya. Kalau kita mengaku kita Islam, adakah sumber yang kita ikut selama ni?
Selama ni kita hidup berpuluh-puluh tahun ni, kita ikut sumber daripada mana? Daripada Quran, daripada hadis. Kalau kita ikut daripada Quran, daripada hadis, itulah yang kita boleh bangga dengan kita sebagai orang yang beragama Islam. Dan yang ketiga, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sukarela. Secara sukarela sepenuhnya tanpa ada paksaan untuk kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang dimaksudkan dengan Islam. Kalau kita ada benda tiga-tiga ni, memang betul lah kita Islam. Memang betul lah kita Islam. Okey, Islam mesti ada Muslim. Islam mesti ada Muslim. Islam adalah agama, Muslim adalah pengikut kepada agama. Sebut kata pengikut, mesti yang ketiga tadi, taat dan patuh kepada ajaran ataupun secara sukarela kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat dan patuh secara sukarela kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu dinamakan sebagai Muslim. Taat. Setiap benda ataupun setiap makhluk ataupun setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mesti taat kepadanya. Tak kisahlah apa benda. Tak kisahlah apa benda sekalipun. Binatang. Contoh macam lembu. Lembu makan rumput. Kan? Lembu makan rumput, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh dia untuk makan rumput. Kan? Kita tak pernah tengok lagi lembu makan burger. Sebab apa? Sebab dia taat kepada Allah. Allah buat rumput tu makanan dia. Tak pernah kita tengok lembu makan burger. Tak tahulah, ada kot. Kan? Rimau makan daging. Makan binatang lain, makan orang dan sebagainya. Kan? Tiba-tiba rimau ni vegetarian, makan salad. Contoh. Jadi, dia dah melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang, tumbuhan pun sama. Tumbuhan, akar, batang, pokok, daun, buah, dahan dan sebagainya. Dia tumbuh ikut kepada sistem ataupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah tengok daun, dahan duduk dalam tanah, akar duduk kat atas. Sebab apa tak ada? Sebab dia pokok ni taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam semesta, matahari contoh, planet. Bumi, planet mana-mana berjalan mengelilingi matahari berdasarkan kepada paksinya. Jadi tak ada pelanggaran di antara planet-planet dalam mengelilingi matahari. Tak ada pelanggaran. Sebab apa? Sebab dia ikut dia punya laluan dia. Highway dia. Ikut dia punya laluan dia. Kan? Jalan dia, ikut jalan dia, tak masuk laluan orang. Tak cross line orang. Dia ikut laluan dia. Boleh tak matahari contoh? Boleh tak matahari? Dia telah berjalan selama lebih 14 bilion tahun. Matahari ni, dia berjalan lebih kurang 14 bilion tahun. Tiba-tiba, tanpa henti. Pusing. Tanpa henti. Tiba-tiba dia kata dia nak cuti sehari. Penat dah berjalan lama dah. 14 bilion tahun dah berjalan. Nak cuti sehari. Orang PKP 3 bulan boleh buat kerja dekat rumah. Kan dia berjalan lagi. Orang cuti ke, orang tidur ke, orang buat apa ke, orang berjaga ke, dia berjalan. Boleh tak dia cakap dia tiba-tiba rasa penat nak berhenti jalan? Boleh? Tak. Sebab apa tak boleh? Sebab dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bumi dengan matahari nak tukar jalan. Bumi kata penatlah aku berjalan mengelilingimu. Aku nak duduk tempatmu lah. Nak duduk tempat engkau lah. Engkau pula mengelilingi aku. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab benda tu telah disuruh ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia orang tak melawan. Sebab apa dia orang tak melawan? Sebab dia orang Muslim. Boleh tak kita katakan alam semesta ni pun Muslim, binatang ni pun Muslim, tumbuh-tumbuhan juga Muslim. Walaupun dia tidak diberi akal macam kita. Walaupun dia tidak diberi akal macam kita, tapi dia orang tetap taat dan patuh
kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sukarela sepenuhnya 100%. 100%, 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan sebagai Muslim. Tetapi manusia dengan jin macam mana? Manusia dengan jin, dia ada bahagian-bahagian pula. Yang tak taat tadi disebut sebagai kafir. Yang taat 100% ni disebut sebagai mukmin. Betul? Disebut sebagai mukmin, orang yang beriman. Dia percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ikut apa yang Allah suruh, dia akan tinggali apa yang Allah larang. Dia diberi pilihan untuk membuat sesuatu perkara. Harus ni perkara nak buat tak nak buat, ikut suka hati dia, dan dia ikut apa yang baik. Dia tinggal apa yang tak baik. Diberi sebagai nama mukmin. Contoh macam para nabi. Para nabi yang sentiasa imannya makin meningkat. Sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada dengusan. Tidak ada tak nak tak ada. Jadi dia orang taat dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat yang sentiasa ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Dia orang pun sebagai seorang yang mukmin, Muslim yang mukmin. Tapi manusia biasa macam kita macam mana? Ada yang tak taat, ada yang kadang-kadang. Biasa jumpa kan? Yang tak taat, dia Islam, dia mengaku dia Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi solat tak nak, puasa tak nak, zakat, rasa macam bayar zakat ni rugi. Nak pergi haji, baik pergi London, baik pergi Korea, baik pergi Jepun. Kan? Nanti tunggu tua sikit baru nak pergi haji. Tak nak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan yang ketiga, yang terakhir adalah orang-orang yang kadang-kadang. Yang kadang-kadang ni bahaya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau dia rasa dia tu nak taat, dia taat. Kalau rasa dia tak nak, dia tak nak. Yang ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Contoh macam bulan puasa. Bulan puasa, orang lebih takut nak tinggal puasa ke lebih takut nak tinggal solat? Lebih takut nak tinggal puasa ke lebih takut nak tinggal solat? Kebanyakan yang kita jumpa, biasanya kalau bagi peratus tu kan, dalam 100% tu 80 hingga 90% orang Islam semua puasa dekat Malaysia. Betul? Dia tak pernah solat sekalipun, dia tetap puasa. Kadang-kadang dia taat. Sebab apa? Sebab taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia puasa. Tak puasa malu, tak puasa segan, tak puasa rasa bersalah, tak puasa rasa berdosa. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala masa puasa. Solat macam mana? Solat tak pernah buat. Kadang-kadang tak reti pun. Kan jumpa dekat orang luar sana, solat pun tak reti. Dia tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang. Ada suatu perkara, contoh, ada suatu perkara yang kena dengan dia. Yang ni kena dengan dia, kena dengan kehidupan dia, dia ikut. Ada suatu perkara yang tak kurang kena dengan dia. Contoh macam riba. Riba kan biasa orang-orang kita ni, kalau sebut pasal riba, alah, sama je bank Islam dengan bank konvensional. Sama je pinjam alung dengan pinjam bank. Kan? Sama je semuanya. Sebab apa? Sebab benda tu tak ada sensitivity. Sebab kita tak perlu taat pada benda tu. Ataupun tak kena dengan kita pun. Kan? Macam contoh ada suatu bank yang bagi interest lagi tinggi pada kita. Kita ambil dia walaupun dia ada bank konvensional yang ada riba dalamnya. Kita ikut sebab apa? Sebab kena dengan kita. Bukan kena dengan agama, tapi kena dengan kita. Yang tu yang bahayanya orang yang kadang-kadang taat, yang kadang-kadang tak taat ni. Yang tu yang dimaksudkan dengan Islam ataupun Muslim. Jadi rukun Islam tu, yang pertama rukun yang wajib ada kepada setiap Muslim. Yang wajib ada kepada setiap Muslim. Macam mana Muslim? Orang yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sukarela, secara sepenuhnya, 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang namakan Muslim. Jadi nak taat macam mana? Kena ikut
rukun-rukun Islam tadi. Yang pertama syahadah, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampulah. Ada sebahagian ulama kata haji ni bukan sesuatu yang wajib kepada semua. Bukan termasuk dalam fardu ain. Dia bukan wajib kepada semua. Sebab apa? Sebab orang yang mampu je boleh pergi haji. Orang yang tak mampu tak perlu. Tapi sebenarnya mukallaf juga mampu juga termasuk dalam mukallaf. Bukan setakat haji je. Bukan setakat haji je. Ada juga orang yang tak diwajibkan ke atasnya bayar zakat. Ada juga yang tak diwajibkan ke atasnya berpuasa. Ada. Betul kan? Contoh macam orang miskin, orang fakir. Dia terima zakat. Dia terima zakat. Tiap-tiap tahun dia terima zakat. Wajib ke atasnya untuk mengeluarkan zakat? Tak wajib lah. Orang yang tak mampu, macam haji tadi lah. Orang yang tak mampu nak pergi haji. Wajib tak atas dia untuk pergi haji? Tak. Sama je. Orang yang macam terlalu uzur untuk dia berpuasa. Orang tua, sakit gastrik lagi, sakit jantung lagi, sakit macam-macam jenis penyakit. Dah tak diwajibkan padanya untuk berpuasa. Jadi tinggal apa lagi? Syahadah, solat. Kan? Zakat tak perlu. Sebab apa? Sebab dia miskin. Puasa tak perlu. Sebab apa? Sebab memang dia tak boleh puasa. Macam mana nak puasa memang tak boleh puasa. Haji tak perlu sebab memang dia tak ada duit. Jadi tinggal lagi dua perkara. Syahadah dengan solat. Jadi rukun ke atas orang-orang ni adalah dua perkara. Bukan lima lagi dah. Bukan lima lagi dah. Yang lima ni untuk yang mukallaf tadi. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, tambah lagi satu mampu. Jadi lima perkara ni untuk orang yang ada empat ciri-ciri ni. Islam, balik, akal, mampu. Mampu macam-macam lah. Dari sudut kewangan mampu, dari sudut kekuatan tenaga mampu, barulah dia boleh buat kelima-lima rukun. Macam orang banyak duit. Orang banyak duit, orang kaya. Masa muda-muda dia tu tak kaya lagi. Dah tua orang kaya contoh. Dia teringin nak pergi Mekah. Tapi dia dah nak berjalan pun tak boleh, nak duduk pun tak boleh, kena baring. Macam mana dia nak pergi buat haji? Dah tak, walaupun dia ada duit, tapi dia tak diwajibkan kepadanya untuk dia menunaikan haji. Mampu juga suatu perkara yang penting dalam mukallaf. Jadi, orang-orang yang mukallaf, iaitu orang-orang yang diberi tanggungjawab, yang mesti ditunaikan setiap perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi kita sebut dari segi ibadat. Rukun-rukun Islam tu. Segi ibadat. Ada juga perkara-perkara lain insya-Allah kita akan terangkan di sesi akan datang insya-Allah. Kalau ada sebarang persoalan, bolehlah tinggalkan dekat ruangan komen. Kita dekat IDT ni, Interaktif Dakwah and Tarbiyah Association. Interaktif Dakwah and Tarbiyah Association ni banyak melahirkan pendakwah-pendakwah ataupun buat training, latihan-latihan dakwah kepada sesiapa yang nak mencuburi bidang dakwah ataupun siapa-siapa yang terasa ingin nak belajar tentang dakwah, bolehlah kalau nak datang ke center kami di Wangsa Maju, dan boleh juga hubungi IDT Center dekat talian 0192560250 insya-Allah. Barang siapa yang berminat nak belajar ataupun nak mengikuti latihan dakwah, bolehlah terus hubungi dengan nombor tadilah 0192560250 insya-Allah. Okey, kalau macam tak ada persoalan, eloklah kalau sekiranya saya mengundur diri dulu pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada sesi-sesi yang akan datang. InsyaAllah pada malam ini kita ada dua lagi
ceramah ataupun 2 lagi sesi bersama dengan Ustaz Azri Fahmi. Tajuk Keuangan Islam. Ustaz Azri akan menceritakan atau akan menerangkan tentang tentang keuangan ataupun muamalat Islamic finance kepada kita. Macam mana kita punya muamalat seharian kita, ada unsur riba ke, ada unsur penipuan ke, ada unsur macam-macam. Dia akan ceritakan sedetail-detailnya pada malam ini, insya-Allah. Kita juga ada satu lagi ceramah oleh Dr. Jeffrey Irwan Haris. Dr. Jeffrey ni famous dah, rasa masuk dalam syariah meja bulat. Dia juga akan cerita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terperinci bermula daripada awal sekali sampailah. Kalau macam dia berepisod-episod, sangat-sangat menarik perkongsian daripada Dr. Jeffrey Irwan ni. IDT insya-Allah akan membuka satu lagi cawangan di Kota Kinabalu, insya-Allah pada bulan 7 ataupun bulan 8 ni. Kita memerlukan beberapa sumbangan daripada anda. Bolehlah sumbangkan ke akaun di dan tertera di bawah. InsyaAllah anda sumbang, kami sampaikan. IDT dalam proses untuk mengembangkan lagi bidang dakwah di Malaysia ni, insyaAllah akan meneruskan kita punya penyebaran dekat di sebelah Malaysia Timur pula, insya-Allah. Kita juga ada program wakaf buku yang akan diberikan kepada setiap library perpustakaan di semua sekolah di semenanjung Malaysia, yang akan kita bagi buku relationship with non-Muslim dalam 2 bahasa. Yang pertama bahasa Inggeris, yang kedua bahasa Melayu. Diletakkan di semua sekolah. Projek wakaf buku ni kita pada asalnya dimulakan pada awal tahun lagi. Tapi proses PKP, jadi kita agak tertangguh sedikit dan sangat-sangat mengalukan sumbangan daripada anda, insya-Allah. Okey. Dengan sedikit sebanyak perkongsian tadi, kalau macam ada sebarang cadangan ataupun sebarang penambahbaikan, bolehlah tinggal ataupun PM terus ke page IDT Interaktif Dakwah and Tarbiyah Association ataupun di page Brother Lim Jui Sun. InsyaAllah saya akhiri kita punya perbincangan pada pagi ini dengan ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Setiap apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak baik, apa yang lemah, yang sebagainya yang tuan-tuan puan nampak tadi, itu atas kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.